اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat datang sekali lagi ke siri kami yang berjudul The Walking Quran ataupun Quran Berjalan. Sama ada anda yang mendengar di Spotify ataupun menonton di YouTube. Ahlan wa sahlan. InsyaAllah dalam siri ini kami akan bersama-sama asatizah kami untuk berbincang dan berkongsi ilmu Al-Quran dan juga cara-cara untuk mempraktikkan dan memperbudayakan Al-Quran di dalam kehidupan seharian kita. Hari ini kami sangat berbangga dan berbesar hati kerana bersama-sama kami bukan satu tetapi dua orang asatizah yang merupakan adik-beradik. Izinkan saya memperkenalkan yang abang terdahulu ya. Beliau merupakan graduan Madrasah Al-Junaid dan Institut Pengajian Tinggi Az-Zuhri. Beliau juga sudah mengkhatamkan hafazan Al-Quran 10 juzuk di Kelantan selama 2,5 tahun dan 30 juzuk di Johor selama 4 tahun. Kini beliau adalah seorang eksekutif in Quranic Learning and Development di Masjid Asy-Syakirin. Memperkenalkan Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Farid bin Yaakob. Selamat datang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang adik pula beliau berkelulusan Diploma Quran dan Qiraat Darul Quran Jakim. Beliau juga adalah pemegang ijazah Qiraat 10 Syugrah dan ijazah Qiraat 10 Kubrah dan 4 Syaz dari Masyair di Mesir. Selain itu, beliau juga berkelulusan degree dalam ahwal syakhsiah daripada Universiti Islam Negeri Sumatera Utara dan masters dalam tafsir dan ulum Quran dari Khatimul Mursalin University di Mesir. Beliau adalah Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Farhan bin Yaakob. Ahlan wa sahlan Ustaz Farhan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, apa khabar Ustaz? Sihat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita pun sihat Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah pada sesi hari ini kita akan membincangkan topik-topik yang merupakan kemahiran ya ataupun specialization dan juga topik-topik yang mungkin dekat di hati para asatizah kita pada hari ini, iaitu buat Ustaz Farid Tarannum dan hafalan ya. Dan juga manakala pada buat Ustaz Farhan pula qiraat dan ilmu-ilmu Al-Quran. Boleh Ustaz? Kita kongsikan Ustaz. Boleh. InsyaAllah. Alright. Okeylah, baiklah Ustaz. Mungkin kita boleh mulakan dengan apakah itu definisi Al-Quran. Selalunya kalau kita ditanyakan apakah itu Al-Quran, mungkin jawapan kita adalah Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kalamullah ataupun kitabullah. Adakah definisi Al-Quran lebih tepat Ustaz? Dan mungkin Ustaz Farhan boleh kongsi terdahulu Ustaz? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Quran adalah kalamullah yang mempunyai mukjizat, iaitu kemudian al-munazzalu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Al-Quran ini secara khususnya diturunkan ke atas junjungan besar penutup segala nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian biwasitati Jibril alaihi salam. Al-Quran ini diturunkan dalam bentuk wahyu seperti yang selalu kita dengar dalam syarahan-syarahan melalui perantaraan utusan malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian al-manqul ilaina bitawaturi, iaitu setiap bacaan ataupun jenis-jenis bacaan yang telah sampai pada kita hari ini adalah bersifat mutawatirah. Apa itu mutawatirah? Iaitu, saya berikan contoh ya. Satu maklumat yang berada pada fasa yang pertama disampaikan kepada fasa yang kedua oleh orang yang hidup pada fasa yang kedua, disampaikan kepada orang yang hidup pada fasa yang ketiga dengan maklumat yang sama tanpa berlaku kesalahan. Itu adalah maksud mutawatirah. Dan mutawatirah tidak hanya cukup diwarisi dengan satu persatu sahaja, diwarisi oleh orang yang ramai. Jadi Al-Quran adalah kalamullah yang memang terpelihara. Terpelihara bukan hanya di kalangan para ulama, tapi para setiap Muslim
Kalau kita lihat suratul Fatihah, semua bersepakat akan membaca dengan bunyi yang sama walaupun kita tidak pernah berjumpa. Itu yang dimaksudkan dengan mutawatirah, baca dengan jumlah orang yang ramai dapat mewarisi bacaan yang sama, dan bacaan ini adalah bacaan yang suci daripada Allah Azza wa Jal, disampaikan kepada Jibril alaihi salam, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada para sahabat, diajarkan kepada tabi'in, diajarkan kepada tabi'in. Sebab tu Al-Imam Ibnul Jazari menyebutkan di dalam matannya, kan, memberikan tuntutan untuk membelajar tajwid supaya meraihkan hak-hak tajwid, hak-hak Al-Quran. Katanya apa? Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim man lam yujawwidil qur'ana asim li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasalah. Dan mengambil ilmu tajwid ni adalah sesuatu yang sangat lazim. Tujuannya apa? Untuk menjaga kalamullah. Setiap huruf, setiap panjang pendek, setiap harakat, sebab setiap daripada barisnya itu, setiap daripada dengung tu bukan hak kita. Kan? Daripada tajwid itulah alatnya untuk menjaga ilmu Al-Quran. Li'annahu bihil ilahu anzala, kerana ia turun daripada Allah, kan. Kemudian bagaimana Jibril alaihi salam mengambilnya daripada Lauh Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada para sahabat, begitu kepada para tokoh-tokoh qurra, kemudian pada guru-guru kita, sehinggalah pada kita. Apakah kita tidak mahu mengambil usaha untuk menjaganya? Bagaimana kita hendak menyampaikan kepada generasi yang akan datang. Okay. Kemudian definisi itu diteruskan lagi dengan al-muta'abbad bitilawati. Apa yang dimaksudkan dengan al-muta'abbad bitilawati? Inilah satu-satunya tulisan ataupun bacaan yang kalau kita baca dapat pahala. Kan? Dahlah dijaga. Kalaulah kita baca apa-apa teks yang ada seperti kitab-kitab lama pun, dia tidak boleh mencapai tahap yang mana ia boleh dapat pahala seperti mana yang Al-Quran. Yang Allah offer kita ni pahala yang semudah-mudah pahala untuk kita penuhkan akaun bank pahala kita. Kita ni tak banyak amalan. Kita mungkin susah untuk bertahajud. Mungkin kita berat untuk bersedekah dan sebagainya. Tetapi Al-Quran lah antara amalan yang paling mudah untuk kita top up amalan-amalan atau pahala-pahala kita di akhirat kita nanti, insya-Allah. Amin. Kemudian al-maktub fil mushafi, ia dituliskan dalam bentuk mushaf. Okay, jadi dalam mushaf ni adalah compile, kira kitab ataupun buku yang disatukan. Kalau kita belajar sejarah-sejarah tentang pembentukan mushaf itu, kan, bagaimana Al-Quran itu turun, nanti insya-Allah saya akan kongsikan lagi bagaimana Al-Quran itu diajarkan secara lafaz dahulu, kemudian barulah dituliskan, kemudian bagaimana akhirnya menjadi bentuk mushaf yang kita terima pada hari ini. Jadi kita ni alhamdulillah, kita ni orang kata tujuan kita punya tujuan hanyalah berusaha, rajinkan diri, pergi belajar. Dah. Kita tak ada tugas pergi mengumpul tulang-temulang yang ada ayat Al-Quran, dan kita tak ada. Kita hanya pergi belajar sahaja. Kan? Perkara-perkara telah diselesaikan pada kurun yang sebelum ini. Kemudian al-mabdu' bi suratil Fatihah, dalam mushaf tu dimulai dengan surah Al-Fatihah, al-makhtum bi suratin Nas, itu diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi saya rasa itu sahaja dari sudut definisi Al-Quran yang boleh saya kongsikan. Masya-Allah Ustaz, terima kasih. Definisi yang sangat komplit Ustaz. Jadi kalau kita nak revise atau rumus baliklah Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat ataupun kalamullah yang diturunkan ataupun disampaikan daripada malaikat Jibril ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan mukjizat, right? Dan juga kalau membacanya ada mendapat pahala, dan dibukukan di mushaf yang dimulakan dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan suratul Nas. Masya-Allah Ustaz, terima kasih Ustaz. Jadi definisi ini juga memperbezakan definisi Al-Quran dengan mungkin kitab-kitab suci yang lain yang diturunkan sebelumnya.
Okay, mungkin juga ramai yang sudah pun terbiasa ya dengan kisah apabila malaikat Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jabal Nur atau di Gua Hira ya. Dan juga ayat-ayat dari surah Al-Alaq sebagai wahyu antara wahyu yang pertama disampaikan ataupun diturunkan. Mungkin bolehkah Ustaz kongsikan lagi sejarah penurunan Al-Quran secara ringkas dan juga proses yang berlaku pada Al-Quran, Ustaz? Baik. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan melalui perantaraan Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat-ayat Al-Quran itu berada di Lauh Mahfuz. Kemudian dibawa turun ke Baitul Izzah sebelum dibawa turun ke langit dunia dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipahatkan ke dalam dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan secara munajjaman. Istilah munajjaman ni bermaksud berperingkat-peringkat. Dia tidak turun secara gus, itu dengan 30 juzuk dan sebagainya. Proses penurunan ini berlaku sepanjang 23 tahun. Ada yang meriwayatkan bahawa proses ini berlaku selama 13 tahun diturunkan di Mekah. Dan ada yang mengatakan 10 tahun yang baki itu turun di Madinah. Ini adalah pendapat yang rajih yang tertulis di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Al-Imam Man-Naqattan. Kemudian ayat-ayat Al-Quran dihafal. Jadi proses yang pertama apa tadi? Turun, kemudian dihafal. Dan belum ada lagi pembentukan dalam penulisan ataupun dalam bentuk mushaf dan sebagainya. Jadi Al-Quran dihafal dan disematkan ke dalam dada para sahabat. Dan begitu proses seterusnya. Kemudian Al-Quran ini dituliskan oleh beberapa sahabat yang mempunyai kelebihan dalam menuliskan kalamullah ini. Sejurus menerima ayat-ayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada melarang para sahabat, kan, daripada menulis selain daripada Al-Quran, kan. La taktubu anni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman yaktub anni ghairal Quran falyamhu, katanya. Jangan kamu tulis daripada aku. Barang siapa yang tulis selain daripada Al-Quran, maka bakarlah. Kerana apa? Kerana masih lagi proses penurunan wahyu. Al-wahyu, kan, berbentuk Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah juga adalah wahyu juga. Dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh jadi sebagai sumber daripada agama Islam. Jadi Rasulullah kata apa? Jangan kamu tulis selain apa yang Rasulullah sampaikan. Ini Al-Quran, barulah tulis. Kan? Kalau kamu tulis selain daripada Al-Quran, bakar. Kerana takut berlaku percampur adukan. Ini kalamullah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk tulisan Al-Quran pada peringkat pertama adalah hanya huruf-huruf sahaja tanpa adanya penandaan. Kalau tadi penulisan tadi dinamakan dengan ilmu rasmul Quran. Rasmul Quran itu ra, sin, mim. Okey, rasmul Quran. Penandaan yang saya maksudkan tadi adalah dhabtul Quran, iaitu ilmu penandaan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada penandaan. Pada zaman khalifah yang 4 pun tidak ada penandaan. Tapi selepas zaman khalifah yang 4 ni barulah berlakunya usaha penandaan oleh Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali dan seterusnya. Ustaz Afwan, jadi maksudnya tak ada penandaan tu, maknanya kalau huruf ba kan, sekarang kita nampak kalau ba ada macam U shape gitulah kan, satu titik bawah kan. Kalau huruf tak 2 titik atas. Betul. Habis huruf sa 3 titik atas. Betul. Jadi kalau tak ada penandaan ataupun tak ada macam mana mereka baca Ustaz? Macam mana mereka tahu itu ba ke tak ke sa?
Sebab itu ada proses ataupun prosedur untuk menjaga wahyu. Yang pertama tadi, para sahabat telah pahat hafalan di hati mereka. Dia akan tahu ini huruf ta, ini huruf ba, tak kisah tulisan ni bentuk macam mana pun. Miss, pada masa tu dah ada barisan yang tadi tu ada huruf ba, ta tadi berbentuk semua. Kemudian ada baris atas, bawah. Tu semua dah ada dalam zaman khalifah ke? Belum lagi. Jadi selepas zaman Khulafa Ar-Rashidin akan adanya Bani Umayyah. Kan adanya Bani Umayyah ni berlaku tempoh pemerintahan tu selama 91 tahun, masih lagi proses pembaikan Al-Quran. 91 tahun. Antaranya dipimpin oleh Muawiyah. Kan? Kemudian berlakunya ada kesalahan bacaan di kalangan orang Arab. Kan? Jadi Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali dikisahkan ketika beliau berjalan di pasar mendengar bacaan surah At-Taubah, kan, harakatnya tertukar. Orang Arab baca ni salah. Bagaimana nanti kalau orang Melayu yang menerima Al-Quran dan dia tidak menghafal? Bukan kata Melayu sajalah, orang selain Arab lah, kita panggil Ajam. Pada peringkat itu, Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali dia menolak tawaran gubernur untuk melakukan penandaan. Dia kata apa? Dia takut melakukan perubahan pada Al-Quran. Dia kata, yalah ini Al-Quran. Jadi dia tak nak sebab tangannya tu merosakkan khazanah Islam. Tapi disebabkan bacaan yang salah yang didengari di pasar itu, kan? Sebagai contoh, pada surah At-Taubah ayat annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Ini adalah bacaan yang tepat. Membawa maksud Allah dan Rasulnya mengasingkan daripada kaum musyrik. Tetapi apa yang didengari di pasar adalah annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih dengan baris kasrah pada huruf lam, membawa erti bahawa Allah mengasingkan daripada kaum musyrik dan rasulnya. Mana mungkin Allah mengasingkan ataupun memisahkan, menjauhkan daripada rasulnya, sedangkan Allah dan Rasul mestilah bersamaan. Okey. Jadi kalau satu baris Ustaz satu baris tukar, maknanya tukar Ustaz Tukar, betul. Jadi importance of knowing the harakah fathah ke kasrah. Bahasa Arab penting. Jadi bahasa Arab ni dia tak sama macam bahasa-bahasa lain lah. Kalau macam bahasa Melayu kan, kalau kita dah kalau makan kadang-kadang kita short form dia kan, MKN. Tapi still makan juga maksud dia. Tapi kalau bahasa Arab ni, kalau walaupun tertukar baris sikit je ataupun tertukar huruf je, dia punya impact tu daripada positif to negatif, gitu lah. Jadi penandaan yang melibatkan grammatical error, tadi kita panggil grammatical error. Jadi ilmu nahwu, berlakunya penandaan, barulah Abul Aswad Ad-Du'ali dikembali kepada gubernur tadi. Dia kata, saya terima projek ni. Kemudian usaha pertama adalah meletakkan penandaan yang berbentuk grammatical error. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali dia panggil tim komiti untuk bersama menyumbangkan Al-Quran dari sudut penandaan. Dia lantik satu orang. Kalau kamu melihat mulut aku membuka mulut luas menandakan fathah, maka letakkan dot di atas. Dulu fathah bukan stroke tapi dot. Jika kamu melihat mulut aku memanjang bunyi kasrah, maka letakkan dot di bawah huruf tadi. Kalau kamu melihat mulut aku ni moncong menandakan dhammah, maka letakkan dot di atas huruf tepi depan sikit. Itu paling basic. Itu dipanggil dengan nuqatul i'rab. Kemudian pada zaman berikutnya disambung usaha ini oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad dan sebagainya. Ada usaha memikirkan umat yang non-Arab.
usaha ini dinamakan dengan nuqatul i'jam. Tadi nuqatul i'rab, grammatical error. Tanwin macam mana pula? Tanwin. Dua dot. Dua dot. Kalau ini belum ada sukun lagi ni. Baris atas, baris bawah, baris depan, tanwin. Kalau tanwin atas, dua dot. Dua dot, kemudian dua dot gitu. Jadi itu paling simple, paling basic dari sudut penandaan. Kemudian berikut pada imam yang seterusnya, memikirkan bagaimana nanti kalau ada umat yang bukan Arab nak memisahkan. Tadi kan rasamnya seperti satu nak dipanggil mangkuk lah kan. Boleh jadi ya, boleh jadi ba, boleh jadi tak, boleh jadi sa, boleh jadi nun. Jadi berlakunya penandaan namanya nuqatul i'jam, membezakan bentuk huruf tu sebutannya apa. Kalau dua dot bawah jadi ya, dua dot atas jadi tak, tiga dot itulah dia proses dhabtul Quran. Alhamdulillah. Sebaik ada Ustaz Kalau tak kita macam mana nak baca Ustaz? Betul. اللهم ارحمنا بالقرآن